10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kami dari kumpulan ketujuh ingin membentangkan isu kemanusiaan iaitu perpaduan kaum. Perpaduan kaum antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Banyak negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap Malaysia. Hai, saya ingin membincangkan tentang kepentingan perpaduan kaum. Isi pertama ialah boleh mewujudkan masyarakat yang harmoni. Dalam kepentingan mewujudkan perpaduan kaum, masyarakat yang harmoni amat penting untuk memupuk perpaduan kaum. Selain itu, kestabilan politik. Politik yang kukuh boleh mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, sikap masyarakat perlu mengikis sikap individualistik untuk memupuk perpaduan kaum. Dengan perpaduan kaum boleh meningkatkan imej negara di mata dunia dan nama negara akan disanjung. Dengan perpaduan kaum juga boleh memajukan negara dalam ekonomi di mana-mana sahaja. Kerana pelabur asing tidak akan membimbang untuk melabur di Malaysia kerana keadaan Malaysia yang aman dan tenteram. Akhirnya, membuka ruang kepada masyarakat memberi idea-idea untuk memajukan negara dengan pemimpin sekali. Salam sejahtera. Jom kita melihat tentang faktor perpaduan kaum. Kita jangan dilupakan sejarah dan peristiwa, iaitu berlaku 13 Mei 1969, iaitu insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah merenggut nyawa serta harta benda rakyat Malaysia. Yang faktor keduanya, gagasan satu Malaysia yang masih relevan di antara rakyat Malaysia. Yang ketiga, bertolak ansur dengan rakyat Malaysia, tidak kira kaum apa-apa. Yang keempat, nilai-nilai murni yang diterapkan semasa sekolah itu kita masih perlu mematuhikan sampai kehidupkan. Yang keempat, program-program gotong royong yang melibatkan pelbagai kaum untuk mengeratkan hubungan. Yang kelima, galakkan kerajaan untuk saling mengambil perhatian, mengunjungi antara satu sama lain. Hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran mengekalkan perpaduan kaum. Yang pertama, sistem pembelajaran yang berbeza. Sistem pendidikan merupakan asas penting bagi membangunkan masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat majmuk di mana setiap dasar yang dilaksanakan perlu selari dengan keperluan masyarakat. Yang kedua,
penumpuan terhadap sektor ekonomi yang berbeza. Masyarakat Malaysia seharusnya dapat meneliti impak globalisasi dan ekonomi secara kritis supaya dapat menanganginya. Ini kerana masyarakat Malaysia terpaksa terus berdepan dengan cabaran baru yang dibawa oleh globalisasi dan ke-ekonomi. Yang ketiga, pengaruh teknologi hari ini. Elemen negara dan kaum merupakan komoditi yang sering dijadikan model untuk menimbulkan rasa tidak puas hati dan konflik. Situasi ini sekiranya tidak ditanangi oleh secara harmonik dikhuatir mampu mencetuskan keterangan dalam hubungan antara kaum dan agama di Malaysia. Saya akan membincangkan tentang kesan negatif sekiranya tiada perpaduan kaum. Salah satu kesannya adalah keharmonian negara terjejas. Hal ini demikian kerana kerenggangan hubungan antara kaum yang disebabkan oleh setiap sikap mementingkan diri oleh setiap individu dalam masyarakat kita. Punca yang seterusnya adalah ekonomi negara akan terjejas. Ekonomi negara terjejas kerana setiap individu mempunyai idea berlainan yang tidak dikongsi bersama, yang menjejaskan ekonomi negara pada suatu tahap yang tidak dapat dikendalikan. Kesan ketiganya, tidak kestabilan politik negara. Hubungan yang harmonis di dalam kalangan rakyat secara tidak langsungnya akan mewujud sebuah tempoh pertahanan yang kukuh dan dapat menjamin keselamatan sesebuah negara. Negara akan menjadi mundur, sementara negara-negara yang tidak mengalami pergolakan kaum akan mencapai kejayaan secara berterusan. Selain itu, sistem pendidikan negara terjejas. Apabila wujudnya masalah perpaduan dalam negara, maka timbul ketidaksamaan matlamat dan pendapat dalam masyarakat dalam membantu pendidikan dalam negara. Dan erti kata lain menjejas pembangunan pendidikan dalam negara. Keharmonian negara juga tergugut dan memberikan impak negatif yang agak besar kepada kesejahteraan rakyat dan negara. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang langkah memantapkan perpaduan kaum dengan mengadakan rumah terbuka antara semua kaum dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Selain itu, mewujudkan sekolah untuk semua kaum juga memainkan peranan yang penting dalam langkah memantapkan perpaduan kaum. Ibu bapa juga boleh mengalahkan anak-anak mereka berkawan dengan pelbagai bangsa supaya mereka dapat tahu bangsa-bangsa yang lain. Kerajaan juga memberikan kesedaran kepada generasi muda tentang pentingannya perpaduan kaum. Selamat sejahtera. Hari ini saya menguraikan tentang pihak yang memainkan peranan penting dalam isu kemanusiaan dalam perpaduan kaum. Pertamanya ialah pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlulah meningkatkan strategi sistem pendidikan di mana di sekolah. Mereka perlulah mengajar kepentingan perpaduan kaum mahupun di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah dalam subjek pendidikan sivik, pendidikan moral dan sebagainya. Strategi kedua kerajaan ialah strategi kebudayaan. Mereka perlulah memperkasakan budaya kaum yang lain kepada agama atau kaum yang lain untuk mereka tahu tentang kebudayaan tentang kaum lain. Okey. Peranan yang pihak yang memainkan peranan kedua ialah media massa. Mereka perlulah menyiarkan laporan yang sahih ataupun laporan yang positif tentang isu perpaduan kaum serta menjaga sensitiviti agama, budaya, kaum serta ekonomi. Seterusnya, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memupuk semangat perpaduan kaum. Peranan ibu bapa bukan sekadar menerapkan anak-anak dengan ilmu dan pengetahuan tentang disiplin, budaya, tradisi maupun agama, tetapi juga dengan nilai perpaduan agar anak-anak dapat membesar dalam persekitaran yang sihat. Akhir sekali, peranan bagi pihak institusi pendidikan adalah menggerakkan semula program RIMUP, iaitu Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan. Seterusnya, melaksanakan sistem pemeriksaan yang seragam dan akhir sekali juga mewujudkan kurikulum yang sama.
Seterusnya kesimpulan. Kesimpulan, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Oleh itu, semua pihak haruslah bermuafakat untuk terus mengekalkan perpaduan negara kerana pembinaan negara ini memakan masa puluhan tahun, tetapi meranahkan hanya mengambil masa sehari. Inilah kesimpulan kami. Terima kasih.